kita teruskan dengan tajuk penakulan logik. Okey, untuk penyelesaian kertas 2. Okey, baik. Kita tengok soalan yang saya bagi. Soalan 3A. Tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Jadi kita highlightkan dia nak pernyataan ini dalam bentuk benar atau palsu. Okey, kita tengok dia bagi 0.15 darab 10 kuasa 4 ialah satu nombor dalam bentuk piawai. Okey, yang pertama awak kena tahu apa itu nombor bentuk piawai. Okey, bentuk piawai awak kena tahu yang dia punya nilai A dia. Okey, nilai A dia ada A darab 10 kuasa N. Okey, nilai A dia mestilah kurang daripada 10 dan mesti lebih daripada 1. Contoh, okey, contohlah. Kita kena ambil nilai dia 1 point, okey, 1.5 darab 10 kuasa 5. Maksudnya dia mesti ada nilai depan perpuluhan dia tu. Okey, jadi kalau dalam bentuk piawai yang dia bagi 0.15. Awak tengok nilai depan dia. Depan dia ni mestilah nilai dia daripada 1 hingga 9. Okey, 1 hingga 9. Jadi nilai dia kosong. Jadi tak boleh lah. Jadi dia bukan dalam bentuk piawai. Jadi jawapan yang ini adalah palsu. Okey. Palsu. Okey, seterusnya kita tengok kepada B. Okey, B dia berikan implikasi dia nak songsangan. Okey, songsangan. Dia nak songsangan. Jadi awak kena ingat dalam implikasi, apabila dia beri implikasi, okey, ada 3 benda. Yang pertama, kita bina akas. Okey, akas ni adalah kita terbalikkan nilai P Q dia. Kalau kata implikasi dia bagi nilai P Q. Okey. Sorry, kalau kita saya bagi contoh lah bagi senang. Okey, kalau dia kata akas dia jika X ialah A, maka P ialah B. Contoh saya bagi. Jadi kita bina akas, kita terbalikkan, okey, menjadi jika P ialah B, maka X ialah A. Jadi kita terbalikkan nilai yang depan ni, ini adalah P, ini adalah Q. Jadi kita terbalikkan nilai P, Q dia tu. Okey. Kalau songsangan, okey, songsangan, maksudnya kita bina ayat dia, kita nafikan implikasi tu. Okey, contoh, kalau ialah kita kena tambah bukan. Okey, jadi jika X bukan A, contoh, maka P
bukan B. Jadi ini adalah ayat songsangan. Okey, ini adalah ayat songsangan. Jadi kalau kita nak bina pula kontrapositif, okey, kontrapositif. Jadi kita terbalikkan macam kita bina akas. Okey, jika kita balikkan daripada songsangan lah. Jika P bukan B, maka X bukan A. Okey, jadi kita terbalikkan daripada songsangan. Okey, untuk soalan B ni dia nak songsangan. Jadi kita bina songsangan lah. Kita menafikan ayat dia ni. Jadi kita akan buat jika X bila ialah kita jadikan bukan gandaan 3, maka X boleh tu je kita tambah jadi tidak boleh. Kita buat ayat nafi. Boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, jadi inilah cara kita nak bina atau tulis songsangan. Okey, kita tengok C. Okey, C dia bagi premis pertama dan kesimpulan. Okey, bila awak nampak, okey, kita tengok ayat dia dulu. Jika K tambah 5 sama dengan 7, maka K sama dengan 2. Okey, dia bagi premis. Maksudnya ini adalah P. Okey, ini adalah P. Dan ini adalah Q. Okey, bila kita tengok dekat sini, okey, dia ada sama tetapi dia punya simbol ni macam ni. Okey, bila dia ada macam ni, maksudnya ini adalah hujah bentuk penafian. Maksudnya sama dengan tu bila sama dengan kita jadikan dia tak sama. Bila ialah kita jadikan dia bukan. Atau kita tambah perkataan tidak. Okey, kita buat ayat penafian. Okey, kita tengok, maksudnya kita kena menafikan pada premis kedua dan kesimpulan. Kita kena bina ayat nafi. Okey, ayat nafi. Okey, dia dah bagi. Okey, kita tengok apa yang dia dah guna. K tambah 5 sama dengan, dia sebenarnya dia guna yang ni. Cuma sama dengan ni dia dah jadikan dia tak sama dengan. Jadi K sama dengan K sama dengan 2 ni. Jadi kita nak bina ayat nafi dia. Kita gantikan yang ni jadi tak sama. Jadi hujah yang kedua dia akan jadi K tak sama dengan 2. Jadi ini jawapan dia. Okey. Seterusnya kita tengok soalan 4A. Okey, 4A bila dia suruh awak bina 2 implikasi, awak kena ingat jika maka. Okey, jadi kita akan buat. Okey, yang ni, yang depan ni adalah P. Yang belakang ini adalah Q. Jadi jawapan implikasi yang pertama, jika A nisbah B 5 nisbah 3, maka 3A sama dengan 5B.
Okey, yang kedua kita terbalikkan yang belakang mai depan. Jika 3A sama dengan 5B, maka A nisbah B sama dengan 5 nisbah 3. Okey. Baik, kita tengok kepada soalan 4B. Okey, 4B saya tulis di sini. Okey, saya hanya akan ambil dekat bahagian ni. Kita ambil pada bahagian kira-kira. Okey. Saya tulis bagi elok lah. Okey. Dua tambah 1 kuasa 2. Okey. Bila kita tengok soalan macam ni, awak kena ingat dua benda. Yang pertama adalah yang pertama awak kena ingat kuasa 2 sempurna. Okey, nombor kuasa 2 sempurna adalah nombor 1, 4, 9, 16. Kenapa kita panggil dia nombor kuasa 2 sempurna? Sebab dia boleh ditulis dengan 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2 dan 4 kuasa 2. Okey. Satu lagi yang awak kena ingat adalah kuasa 3 sempurna. Okey, kuasa 3 sempurna pun samalah. Bila awak cari 1 kuasa 3, 2 kuasa 3, 4 kuasa 3, awak akan dapat 1, 8. Okey. Jadi kat sini adalah, inilah yang kita panggil sebagai kuasa 3 sempurna. Okey, kita tengok kepada yang atas ni. Okey, bila awak tengok 1, 4, 9, 16 ni, okey, kita kena jadikan dia dalam bentuk berturut-turut. Kita kena jadikan dia 1, 2, 3 berturut-turut. Yang ni berturut tapi dia tak sama. Okey, 1, 4, 9, 16. Dia tak ikut 1, 2, 3. Jadi macam mana kita nak tukar dia? Kita tukarlah jadi bentuk kuasa 2 sempurna. Jadi bentuk ini. Okey, jadi kita tulis balik. Lalu saya buat macam ni. Okey, 1 tambah 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. 3 tambah 1 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. 4 tambah 1 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey. Bila nombor yang berturut-turut 1, 2, 3, 4 ni kita tulis sebagai n. Yang sama, okey, dia kurungan. Yang tak sama, n. Yang berturut-turut, n. Okey, tambah-tambah semua tambah. Okey, 1, 1, 1. Okey, 1. Kuasa 2, kuasa 2. Okey, tulis je. Yang sama kita ikut sahaja. Okey, tambah. Okey, yang tak sama atau berturut-turut kita tulis dengan nilai n. Okey, kuasa 2. Jadi kita akan dapatlah jawapan dalam bentuk induktif n tambah 1 kuasa 2 tambah n kuasa 2. Okey, awak kena tegaskan yang n ni dia akan bermula dengan, tengok pada nilai berturut-turut tu dia mula daripada berapa? 1. Jadi 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot. Jadi inilah jawapan dia. Okey, untuk hari ni hanya ini sahaja 2 soalan ni yang saya suruh awak salin dalam buku latihan dan salin juga jalan penyelesaian. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Sekian, terima kasih.